Assalamualaikum, what is up everyone? It's me, Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang semua yang tengok video ni berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga happy-happy selalu. Jangan sedih-sedih dan jangan stress. It's not good for your health, and trust me on this. True story. True story. Kisah untuk video kali ini adalah merupakan satu kisah yang juga telah diminta oleh salah seorang subscribers Gizri in the house. Yang mana kisah dia ni bagi aku memang agak menarik juga untuk kita bincangkan. Tapi sebelum tu terima kasihlah juga kat korang yang dah bagi idea, bagi topik untuk aku cover. Korang memang awesome guys. So kalau ada lagi topik yang best-best pada masa yang akan datang, mana tahu kan, jangan malu, jangan segan, korang just type je dekat bahagian komen dekat bawah ni. If possible, aku akan try cover topik tu. Thank you gang. Thank you so much. Okay, kisah untuk video kali ini adalah tentang seorang yang mana aku boleh gambarkan dia ni merupakan seorang gangster tau dekat India. Dia rasa dia gangster yang sangat-sangat besar dekat sana. Kalau korang pernah tengok cerita Tamil kan, cerita-cerita Tamil ni, watak dia ni macam watak gangster dalam cerita Tamil tu, yang banyak anak buah, yang banyak kuncu-kuncu, and also dia ni untouchable. Maksudnya segala kegiatan jenayah dia tu tak diganggu oleh pihak berkuasa, pihak polis. Bukannya apa, bukanlah pihak polis tu tak berani sebab dia memang power gila atau kuat gila ke, tapi hanya disebabkan rasuah guys. Boleh dikatakan hampir semua pegawai polis dekat area tu dirasuah oleh gangster ni. Matilah nak. Yang ni dalam filem Tamil tu tau. Tapi untuk video kali ni, kisah gangster ni adalah kisah yang betul-betul terjadi dekat India, based on the true story. Okay, kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut lagi pasal cerita dia ni kan, jom macam biasa. My name is Gizri and this is the story. Nama sebenar penjahat ataupun penjenayah ni adalah Bharat Kalicharan ataupun lebih dikenali sebagai Aku Yadav oleh penduduk-penduduk di sebuah tempat dekat area yang boleh dikatakan area setinggan yang dipanggil Kastubanagar berdekatan luar Bandar Nagpur, Maharashtra, India. Dan kejadian ni dikatakan berlaku pada tahun 1991 sehinggalah tahun 2004 guys. Okey, Aku Yadav ni sebenarnya merupakan ketua gangster tau untuk sebuah kumpulan dalam area setinggan tu. Boleh dikatakan geng-geng Aku Yadav ni memang selalu buat pasal, diorang selalu buat onar dekat kawasan setinggan penduduk dekat situ, dan diorang ni memang conquer dekat area tu. Pendek kata, semua penduduk dekat situ takut dengan geng-geng Aku Yadav ni. Bila nampak je diorang ni, confirm guys, confirm penduduk dekat situ akan lari masuk ke dalam rumah, tutup tingkap, kunci pintu. Aku Yadav lah, lari. Lebih kurang macam tu lah. Bukannya apa guys, Aku Yadav and the gang ni, diorang ni adalah kaki pau tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya diorang ni kaki peras ugut. Pantang nampak orang sikit, confirm orang tu akan kena peras ugut, akan kena pau. Sebab dikatakan peras ugut ni merupakan pendapatan utama geng Aku Yadav. And if ada siapa-siapa yang melawan, tak nak bagi duit, tak nak bagi kerjasama, siaplah. Diorang yang melawan ni memang akan kena tibai, kena pukul apa semua kan. Dan yang lebih dahsyatnya, geng-geng Aku Yadav ni diorang akan rogol ahli-ahli keluarga siapa-siapa yang melawan diorang ni. Tak kira bini orang tu ke, adik dia ke, anak dia ke, nenek dia ke, siapa-siapa je guys. Diorang rasa nak rogol, confirm kena. Lebih kurang macam tu. Aku Yadav ni sememangnya banyak buat hal di area setinggan Kastubanagar tu, dan di antaranya adalah geng-geng Aku Yadav ni akan pergi ke kedai-kedai area tu and akan memeras ugut owner kedai tu guys. Kira macam diorang pergi kutip wang perlindungan konon-kononnya lah kan. Tapi hakikatnya memang diorang ni memang sengaja nak pergi pau pun, sengaja nak pergi peras ugut. Dan sekiranya owner kedai tu tak nak bagi kerjasama, tak nak bagi duit, memang tak banyak cakap, memang kenalah owner tu. Tak cukup dengan semua tu guys, geng-geng Aku Yadav ni selama je tau pergi ambil barang-barang dekat kedai tu, suka hati diorang je buat macam kedai mak bapak diorang. So lepas dah jadi macam ni, mesti ada juga kan di antara korang tu fikir, kenapa penduduk dekat area tu tak melawan and pergi report polis?
Ada sebabnya kenapa penduduk dekat Kastuba Nagar tu tak buat macam tu. Firstly, Akuyadaf ni dia dah awal-awal plan macam mana untuk geng-geng dia survive. Dia tak akan benarkan sesiapa berkumpul dan borak-borak dekat satu tempat. Sebagai contoh, kalau dia nampak tak kiralah laki ke perempuan ke yang sedang lepak berborak, dia akan pergi dekat orang tu dan dia akan suruh orang tu bersurai, suruh dia orang belah. Korang mesti pernah dengar istilah divide and conquer kan? Lebih kurang macam tu. Dia tak nak orang-orang ni bersatu. Budak-budak pun sama, babe. Nampak je budak-budak ni macam main bola ke main guli ke dekat situ, geng-geng Akuyadaf ni akan kacau dia orang dan halau budak-budak ni suruh balik. Bukannya apa guys, kot-kot satu hari nanti bila dia orang ni dah berkumpul ramai-ramai, dia orang dah berbincang, pisang juga untuk geng-geng Akuyadaf ni nak hadap satu kampung tu. Silat-silat bari bulan, habis geng dia orang ni nanti. Perkara yang kedua pula adalah dengan rasuah. Yes, rasuah guys. Dengan merasuah pihak polis dekat area Kastuba Nagar tu, segala kegiatan maksiat diorang ni tak akan diganggu. Sebab itulah kumpulan Akuyadaf ni dapat bertahan. Pernah terjadi satu kes tau, di mana ada seorang perempuan ni, dia telah dirogol oleh geng-geng Akuyadaf ni. Kemudiannya dia telah pergi ke balai polis untuk buat laporan. Tapi korang nak tahu tak apa yang jadi lepas tu? Pihak polis dekat area tu selamba je suruh perempuan tu balik, dan pihak polis tu pula bagi tahu pasal laporan ni dekat geng-geng Akuyadaf. Tak ke panas bila korang dengar benda-benda macam ni kan? Sebab itulah orang cakap rasuah ni mampu menghancurkan negara. Tengoklah macam mana dia buat. Impak dia memang cukup besar tuan-tuan dan puan-puan. Akuyadaf ni bukannya tak pernah masuk balai guys. 14 kali tau dia keluar masuk keluar balai. Tapi itulah, nak buat macam mana kan. Dah polis tu pun dia dah rasuah. Sebab tu dia rasa kebal, dia rasa untouchable. Tak ada seorang pun yang berani dekat dia. Sepanjang dalam kerjaya dia menjadi pengganas, menjadi penjenayah ni, Akuyadaf telah dikatakan merogol hampir sebanyak 40 orang wanita tau. Gila tak gila Mamat ni. Aku tak nak samakanlah dia ni dengan binatang, sebab aku tahu binatang lagi mulia dari perangai Mamat gila ni. Pernah tahu satu-satu masa tu Akuyadaf and the gang ni pergi ke rumah salah satu pasangan suami isteri dekat Kastuba Nagar tu dalam pukul 4 ke 5 pagi macam tu, and then ketuk pintu rumah tu, tok 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 tok, dan diorang ni pada waktu tu menyamar jadi polis tau. So bila je si suami rumah tu bukakan pintu, tak banyak cakap guys, Akuyadaf terus tikam si suami tu dekat bahagian rusuk dia ni, and terus heret dia masuk ke bilik mandi, and then kuncikan lelaki tu dekat dalam bilik mandi tu. Lepas tu geng-geng Akuyadaf ni pergi heret pula si isteri dia tu pergi ke satu tempat and rogol isteri dia tu ramai-ramai dekat situ. 2-3 jam lepas geng-geng dia ni settle, dia orang dah puas, barulah dia lepaskan si isteri ni balik ke rumah semula. Apa perasaan korang bila dengar benda-benda macam ni? Bukan itu saja guys, geng-geng Akuyadaf ni pun pernah merogol seorang wanita yang dikenali sebagai Asho Bagat and siksa dia depan-depan anak perempuan dia guys. Dengan cara macam mana tau? Dengan cara mengerat bahagian dada perempuan tu, and then dia terus bunuh perempuan tu dekat situ juga immediately. So korang bayangkan, dia buat benda ni depan anak perempuan tu guys. Dan dalam kejadian tu ada seorang lelaki ni, dia macam lalu dekat situ, and then dia nampaklah kejadian tu, terus pergi ke balai polis untuk buat report. Tapi apa yang jadi lepas tu, lelaki tu pula yang kena bunuh oleh geng-geng Akuyadaf. Kejam tak kejam weh Mamat Psycho ni? Memang kejam gila. Tu belum lagi kes-kes yang Akuyadaf ni pergi rogol perempuan yang baru je melahirkan anak selepas 10 hari guys. Korang bayangkanlah, 10 hari tau, tengah berpantang lagi perempuan tu, sampaikan perempuan yang diorang rogol ni akhirnya telah membunuh diri. Mungkin sebab meroyan, stres kan lepas kejadian tu. Sebenarnya banyak lagi kes-kes jenayah yang melibatkan Akuyadaf ni yang aku sendiri pun tak sanggup aku nak ceritakan, tak sampai hati aku nak sampaikan. Memang tak berhati perut, tak berperi kemanusiaan. Sehinggalah terjadinya satu kes ni, di mana kes yang bagi aku permulaan untuk kebangkitan penduduk dekat area Kastuba Nagar tu dan titik kehancuran geng-geng Akuyadaf ni. Kisah kebangkitan penduduk area Kastuba Nagar tu bermula apabila geng-geng Akuyadaf ni pergi ke rumah seorang wanita yang bernama Ratna Dungiri untuk memeras ugut si Ratna ni. Geng-geng penyamun ni cakap kalau si Ratna ni tak nak bagi duit, diorang ugut yang diorang akan bunuh ahli keluarga perempuan ni. Tapi tak lama lepas tu guys, geng-geng Akuyadaf ni pun belah dari situ. Dan bila je lepas kejadian tu, ada seorang perempuan yang bernama Usha Narayan telah menasihati si Ratna ni untuk pergi ke balai polis buat laporan.
laporan, tapi Ratna tak nak pergi report. Korang pun faham-faham lah kan situasi dekat area tu. Silap-silap hari bulan, engkau yang pergi report, engkau balik yang kena. So lepas si Ratna ni tak nak pergi report polis, aku tak tahulah apa yang merasuki perempuan yang bernama Usha Narayan ni sampaikan dia sendiri berani untuk pergi ke balai polis buat laporan. Dan macam biasalah, polis dekat area tu bila diorang dah dapat report ni, diorang ni balik yang bagi tahu pasal report ni dekat Akuyadaf. Dan bila dah jadi macam tu, apa lagi tahu, marahlah si Mangkuk Ayun tu bila dapat tahu yang diorang ni kena report polis. Dan lepas tu geng-geng Akuyadaf ni terus pergi ke rumah si Usha Narayan ni untuk confront dia. Kira macam diorang nak pergi warning lah si Usha Narayan ni kenapa dia berani sangat buat report. Dipendekkan ceritanya, bila geng-geng Akuyadaf ni dah sampai dekat rumah si Usha Narayan ni, diorang try masuk tapi pintu dikunci pula dah. Bila dah jadi macam tu, diorang pun menjerit lah dekat luar rumah perempuan ni, pecah-pecahkan segala benda dekat situ, kira macam nak tunjukkan lah kemarahan diorang tu. Dan pada waktu tu juga, penduduk dekat situ masih lagi tengok kejadian ni berlaku tau. Diorang tak kacau, diorang just tengok je dekat tepi tu. Dan penduduk-penduduk Kastuba Naga ni tak berani nak masuk campur. Dan dikatakan juga yang geng-geng Akuyadaf ni masih lagi cuba untuk pecah masuk ke dalam rumah Usha Narayan tu. Tapi apa yang si Usha Narayan ni buat lepas tu, dia pergi bukakan tonggis yang kita biasa gunakan untuk masak dalam rumah tu, and dia pun menjerit balik dekat geng-geng Akuyadaf pada waktu tu. Dia cakap macam ni, Kalau korang masuk juga, aku letupkan rumah ni biar kita sama-sama mati dekat sini tau. Bila je geng-geng Akuyadaf ni macam menghidu bau gas tu kan, terus tak berani geng diorang masuk dekat situ. Lepas tu diorang terus belah, kata gangster, tahu takut, nak masuk pun takut. Dan dah bila jadi macam tu, diorang pun terus belah dari rumah si Usha Narayan ni. Dan bila geng-geng si Akuyadaf ni dah beredar dari situ, ke semua penduduk Kastuba Naga tu pun pergilah approach si Usha Narayan ni. Kau okey ke? Apa yang dah jadi? Diorang tanya dekat perempuan ni. So start dari situlah penduduk dekat Kastuba Naga tu terus bersatu hati tau, bila diorang tengok yang geng-geng si Akuyadaf ni semakin hari semakin menjadi-jadi. Sampai bila kan nak kena pijak. Lepas tu diorang kumpul ramai-ramai, ambil segala benda yang ada dekat situ, kayu, besi, batu, dan terus pergi ke rumah Akuyadaf sehari selepas kejadian tu. And korang nak tahu tak apa yang penduduk-penduduk dekat situ buat? Diorang pergi bakar rumah Akuyadaf ni guys. Diorang bakar rumah tu. Pada waktu ni lah nak tengok gangster ke tak si Akuyadaf ni kan. Gangster lari guys, dia lari tau. Dia takut bila tengok penduduk-penduduk Kastuba Naga tu merusuh bakar rumah dia. Sampaikan dia pergi ke balai polis untuk meminta perlindungan. Takut beb gangster ni. So pihak polis pada waktu tu just dapat nak letakkan si Akuyadaf ni dekat dalam balai untuk keselamatan dia. Kalau dekat luar memang lumat bai, dia ni memang tak ada cerita dah. So bila dah kena tangkap tu, pihak polis ni terpaksa menjalankan perbicaraan ke atas si Akuyadaf. So pada hari perbicaraan si Akuyadaf ni guys, boleh dikatakan ke semua penduduk dekat area Kastuba Nagar tu hadir sekali dekat situ untuk tengok perbicaraan tu. Dan sewaktu si Akuyadaf ni dihadapkan masuk ke dalam mahkamah, dia masih lagi berada dalam keadaan yang sombong tau. Sampaikan dia buat isyarat macam, korang tunggulah, aku keluar nanti, siaplah korang. Dia cakap macam tu dekat penduduk-penduduk Kastuba Nagar. Masih lagi berada dalam keadaan riak, takbur babe. Dan satu lagi, dalam banyak-banyak penduduk yang hadir dalam perbicaraan tu, Akuyadaf ni dikatakan telah terlihat salah seorang mangsa rogol dia sebelum ni tau. Dan dia siap ugut yang dia cakap akan merogol balik perempuan tu. Memang kurang ajar gila si Akuyadaf ni. Dan yang tak boleh belahnya, pihak polis siap gelak lagi tau. Diorang gelak bila si Akuyadaf ni cakap macam tu. Nampak gila dah polis tu dah dibeli oleh si Akuyadaf ni guys. Memang kena rasuah habis diorang ni. Dan akhirnya bila time perbicaraan ni dimulakan, salah seorang perempuan yang ada dekat situ dengan tak semena-mena guys terus pergi ke arah Akuyadaf dan ketuk kepala dia dengan menggunakan kasut. Sambil perempuan tu cakap dekat Akuyadaf, kita berdua tak boleh hidup bersama dalam dunia ni. Sama ada kau ataupun aku yang akan mati hari ni. Macam dalam filem Tamil babe. Lepas dia jadi macam tu, tak tunggu lama, kesemua yang hadir dekat situ lebih kurang dalam 200 ke 400 orang terus pergi attack dan buat rusuhan dalam mahkamah tu guys. Dan difahamkan si Akuyadaf ni telah ditikam sebanyak 70 kali tau oleh perusuh-perusuh ni yang rata-ratanya terdiri daripada kaum wanita dengan menggunakan pisau dapur tu. Korang bayangkan lah,
Ni kira macam diorang dah melepaskan dendam yang tersemat dekat jiwa diorang, sampaikan polis-polis yang cuba untuk defend ataupun cuba untuk protect si Akuyadaf ni pun kena tibai sekali tau. Bukan setakat tikam saja guys, ada lagi. Perusuh ni siap bawa serbuk cili tu and then pergi lumurkan dekat bahagian muka si Akuyadaf ni. Pedih siap kena tu. Aduh. Dan akhirnya bila dah kena macam tu, barulah si Akuyadaf ni tahu langit tu tinggi ke rendah. Dia cakap dia minta maaf, tapi time tu memang dah terlambat, tak boleh nak buat apa lagi dah. Berapa lama dah orang pendam benda ni, lepas tu kau selamba je cakap minta maaf. Memang tak lah kan. Memang tak lah penduduk dekat situ nak maafkan. Dan diorang terus tak berhenti, dan akhirnya selepas 15 minit rusuhan ni berlaku, Akuyadaf telah mati dalam mahkamah tu. Lepas je kematian si Akuyadaf ni, dikatakan kesemua penduduk dekat area Kastuba Naga tu diorang pergi berkumpul tau, and then diorang bersorak, menari kegembiraan. Diorang happy, dah macam diorang buat pesta dah sebab si Akuyadaf ni dah mati. Berapa lama diorang simpan benda ni. Tapi guys, dalam kejadian tu juga ada beberapa orang yang telah ditahan oleh pihak polis. Kesemua mereka yang ditahan ni didakwa dengan dakwaan merusuh sehingga menyebabkan kematian. Tapi dipendekkan ceritanya, kesemua mereka ni dipercayai telah dibebaskan sebab pihak pendakwa tak mempunyai bukti yang kukuh untuk menahan mereka semua. Walaupun kita nampak yang dah sah-sah si Akuyadaf ni mati dalam rusuhan tu kan, tapi itulah ada sebabnya guys. Tiba-tiba bukti macam tak cukup. Pada pendapat akulah, mungkin diorang kira nak tutup kes ni tau, sebab diorang pun dah tahu perangai si Akuyadaf ni macam mana, dan dia pun dah kantoi bagi rasuah dekat polis area tu. Cerita berkenaan Akuyadaf ni sebenarnya pernah dibuat filem dan dokumentari tau. Nama dokumentari tu adalah Candles in the Wind. Manakala filem tu pula bertajuk Kichaka yang dikeluarkan pada tahun 2015. Tapi filem Kichaka ni telah mendapat kritikan dan ada kontroversi sikit sebab dalam filem tu dikatakan ada menyentuh isu-isu keganasan terhadap wanita. Tetapi director filem tu defend, cakap yang sebenarnya filem tu untuk support wanita. Tak tahulah, aku pun belum tengok lagi filem tu. Kalau korang nak tengok filem tu, pergilah tengok. Mungkin korang akan dapat gambarkan macam mana cerita kekejaman si Akuyadaf ni, sebab kisah ni diambil daripada cerita Akuyadaf based on the true story. And one more thing, dalam kisah Akuyadaf ni juga telah mengajar kita betapa bahayanya rasuah. Benda walaupun bagi korang amount tak besar mana ke, kecil je, RM10 je, tak guys, rasuah tetap rasuah. Negara boleh hancur tau disebabkan benda ni. So jauhi rasuah, dekati Gizri in the house. Tiba. Okay guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang dah tengok video ni sampai habis, yang sanggup luangkan masa korang. Thank you so much. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and your family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel Gizri in the house, and I'll see you guys again in the next video. Peace.